Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 September bersama saya Adi Akmal Shahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Perbicaraan kes gangguan seksual Abid Liu bermula. Juga kes culik murid di Perak tidak berlaku, pelajar reka cerita. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengadakan solat jenazah ghaib buat almarhum Profesor Dr. Sheikh Yusof Abdullah Al-Qaradawi di 3 buah masjid utama JAKIM selepas solat Isyak malam ini. Ketua Pengarahnya Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata ia akan diadakan di Masjid Negara Kuala Lumpur dan Masjid Putra serta Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Beliau berkata solat jenazah itu sebagai penghormatan terakhir buat almarhum. Dalam kaitaannya hari ini, Datuk Hakimah berkata JAKIM juga ingin menjemput semua majlis dan jabatan agama Islam negeri melalui masjid dan surau di seluruh negara agar turut sama mengadakan solat jenazah ghaib buat almarhum. JAKIM menzahirkan ucapan takziah ke atas kembalinya ke rahmatullah Dr. Yusof Al-Qaradawi yang meninggal dunia pada usia 96 tahun di Doha, Qatar semalam. Almarhum yang juga Ketua Ulama Islam Antarabangsa IUMS pernah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa sebenarnya sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun 1431 Hijrah bersamaan 2009 Masihi. Datuk Hakimah berkata pemergian almarhum merupakan satu kehilangan besar buat dunia atas jasa khususnya dalam dunia keilmuan, pemikiran dan dakwah yang sangat memberi kesan terhadap perkembangan dan kemajuan umat di seluruh dunia. Pendakwah terkenal Abid Liu hari ini menghadiri perbicaraan hari pertama di Mahkamah Magistrate Tenem. Abid berdepan 11 pertuduhan kes gangguan seksual yang dikaitkan dengan dirinya. Beliau yang memakai baju kemeja serba hitam serta berkopiah putih ditemani peguam serta sekumpulan individu kelihatan tenang ketika memasuki pintu utama mahkamah. Abid atau nama sebenarnya Abid Irawan Ibrahim pada 18 Februari lalu didakwa atas 11 pertuduhan membabitkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua kesalahan itu didakwa berlaku ke atas seorang wanita Melayu di daerah Tenem antara Mac hingga Jun 2021. Abid didakwa di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya sekali bagi setiap pertuduhan. Dakwaan terhadap Abid dilakukan susulan laporan polis yang dibuat pada 7 Ogos 2021. Perbicaraan kes gangguan seksual dikaitkan dengan Abid Liu dijadual berlangsung dari 27 hingga 30 September. Kementerian Pendidikan masih menunggu laporan terperinci mengenai kes tular cubaan culik seorang murid sekolah dalam kejadian di Kelantan dan Perak baru-baru ini sebelum membuat sebarang tindakan lanjut mengenainya. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, buat masa ini pihaknya tidak dapat memberi sebarang komen mengenai kes berkenaan sehingga laporan penuh diperolehi. I don't think it's fair for me to give the comment on that. Alright. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai keperluan KPM memasang unit kamera litar tertutup CCTV di pintu pagar utama sekolah atau pondok pengawal keselamatan di sekolah untuk memantau kejadian cubaan menculik murid di sekolah. Terdahulu, Datuk Dr. Mah ditemui pada majlis sambutan Hari Susu Sekolah Sedunia peringkat kebangsaan di Sungai Petani siang tadi. Semalam, media melaporkan polis Perak menubuhkan pasukan siasatan khas bagi menyiasat kes tular berhubung cubaan menculik murid sekolah di hadapan Sekolah Kebangsaan SK Pengkalan Taman Pinji Mewah pada 23 September lalu. Ketua Polisnya Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, polis menerima laporan mengenai cubaan melarikan murid di sekolah itu daripada ibu mangsa. Sebelum itu, tular gambar laporan polis diwarnai oleh seorang lelaki mendakwa anak perempuan sulungnya
hampir menjadi mangsa culik di hadapan Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pinji Mewah Ipoh Perak pada Jumaat lalu. Berdasarkan salinan laporan itu, kanak-kanak berusia 9 tahun itu dikatakan nyaris diculik bersama seorang lagi kanak-kanak oleh seorang lelaki yang menaiki van kira-kira jam 1:05 tengah hari. Sebelum cubaan menculik itu berjaya dipatahkan hasil tindakan pantas pengawal keselamatan sekolah. Sementara itu, Polis Kelantan pada 22 dan 26 September lalu sudah menjalankan siasatan terhadap dakwaan cubaan menculik pelajar sekolah rendah masing-masing di Gua Musang, Kuala Krai dan Pasir Putih. Bagaimanapun hari ini, Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zakir Harun, memohon kerjasama rakyat di negeri itu, khususnya warga maya, supaya menghentikan perbuatan menyebar dakwaan kes culik sehingga menimbulkan ketakutan orang ramai. Sementara itu, di Perak, kejadian cubaan melarikan seorang murid sekolah rendah di Taman Pinji Mewah Lahad yang tular di media sosial tidak berlaku. Sebaliknya, ia hanya rekaan kanak-kanak terbabit. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan polis mendapati kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun itu membuat tindakan sedemikian kerana terpengaruh dengan video penculikan dan ingin melihat cara pihak polis mengambil tindakan. Cerita ataupun laporan yang mengatakan kanak-kanak ini cuba diculik adalah tidak benar sama sekali. Tidak benar kerana kanak-kanak ini telah mereka-reka cerita kepada ibunya hanya kerana kanak-kanak ini pun melalui media basah, viral apa semua, dia lihat ada kejadian-kejadian ataupun melihat video-video lama yang telah diviralkan dalam aplikasi-aplikasi media basah seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya, yang di luar negara ada kanak-kanak ditangkap, kanak-kanak diculik dan menjual organ. Jadi dia terpengaruh dengan benda itu, dia merekakan cerita kepada ibunya dan ibunya membuat laporan polis dan kita telah panggil. Apakah tujuan dia membuat perkara ini? Kanak-kanak ini kata dia nak tengok cara bagaimana polis ambil tindakan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Ipoh petang tadi. Menurut Datuk Muhammad Yusri, susulan kes tersebut, polis telah menubuhkan pasukan siasatan khas. Katanya 5 saksi terlibat telah dipanggil untuk membantu siasatan, iaitu rakan sekelas kanak-kanak terbabit, 2 pengawal keselamatan serta pemandu van. Kejadian cubaan culik itu adalah tidak benar. Katanya van putih yang tular telah berjaya ditahan semalam juga tidak benar, sebaliknya ia adalah van yang membawa pekerja. Datuk Muhammad Yusri berkata kes tersebut bagaimanapun masih dalam siasatan lanjut bagi memastikan tindakan sesuai diambil. Kemarin, tular seorang pengguna Facebook telah memuat naik hantaran di laman media sosialnya mengenai cubaan culik ke atas anak perempuannya. Katanya anaknya didatangi seorang lelaki sebelum dipelawa dengan gula-gula ketika berada di hadapan sekolahnya sebelum ditarik lelaki berkenaan sebelum anaknya bergelut dan berjaya melepaskan diri selepas menggigit anggota badan lelaki tersebut. Dia juga mendakwa individu itu sempat melarikan diri dengan menaiki sebuah van putih yang terletak kira-kira 20 meter dari lokasi asal anaknya berada. Susulan isu penangguhan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein akan mengumumkan perkembangan terkini mengenai perkara itu minggu hadapan. Jelasnya beberapa usaha yang dilakukan pihaknya sejak beberapa bulan lalu telah membuahkan hasil dan yakin dapat meneruskan pembinaan kapal tersebut hujung tahun ini. Umumkan dalam 6 bulan ni tempoh mobilisasi dan banyak perkara yang orang tak tahu dah kita lakukan setakat hari ini. Saya harap hujung tahun proses mobilisasi ni telah pun telah dapat memenuhi semua kehendak kita dan kita boleh melihat kepada proses pembinaan kapal pertama, kerana kita kena hidupkan balik hubungan kita dengan OEM di Eropah telah pun dilakukan, OEM yang sedia ada telah pun dilakukan. Tambah Datuk Seri Hishamuddin, selain berjaya memulihkan hubungan dengan pengeluar peralatan, pihaknya juga telah menghidupkan semula hubungan
bersama vendor-vendor terlibat. Perbincangan bersama beberapa pihak bank juga telah dilaksanakan untuk memaklumkan bahawa Kabinet telah memutuskan untuk meneruskan projek tersebut. Terdahulu, media melaporkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC mendedahkan terdapat percanggahan dan kelewatan dalam projek pembinaan LCS yang bernilai 9 bilion ringgit sejak 2017. Kontrak pembinaan tersebut telah diberikan kepada Bosted Naval Shipyard Sdn Bhd menerusi rundingan terus dan kerajaan telah membayar 6.083 bilion ringgit. Namun tiada satu pun LCS disiapkan. Banjir termenung di Johor mungkin lama. Bertemu kembali, perkembangan banjir di Johor menunjukkan tanda positif. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Batu Pahat berkurangan kepada 215 mangsa dari 56 keluarga. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM menjangkakan tren banjir termenung akan mengambil masa lama. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Pahat, Ayub Majid berkata, lebih 10 lokasi banjir ditinjau membabitkan beberapa buah sungai dan pintu air, termasuk Sungai Suluh, Sungai Ayam dan Patah Pedang. Banjir ni di kawasan Batu Pahat yang saya lihat sekarang ni, dia melibatkan iaitu air pasang besar dengan hujan yang luar biasa. Bila hujan luar biasa, pertembungan air dengan air pasang besar, dia akan melibatkan air itu akan lambat untuk turun. Naik cepat, turun lambat. So mana yang kawasan-kawasan rumah yang kawasan rendah, dia akan dinaiki air. Setakat ini, PPS yang dibuka ialah Sekolah Kebangsaan SK Sungai Suluh menempatkan 100 mangsa daripada 22 keluarga. SK Peserai menempatkan 31 mangsa daripada 9 keluarga dan Sekolah Agama Seri Bengkal menempatkan 84 mangsa daripada 25 keluarga. Sementara itu, penyelarasan sumbangan dan bantuan banjir dari Badan Bukan Kerajaan NGO kepada mangsa banjir perlulah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Pengurusan itu bagi menjaga keselamatan mangsa banjir, pembahagian sumbangan yang cekap dan lebih teratur. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat, Nasri Mat Ali berkata, Pusat Pemindahan Sementara PPS adalah kawasan terhad dan didiami pada waktu singkat. Katanya sumbangan dan bantuan dari NGO akan diletakkan di Dewan JKM atau Dewan Majlis Daerah Batu Pahat. Bantuan itu akan disampaikan selepas mangsa banjir pulang ke rumah, yang mana keadaan itu lebih sesuai berbanding barangan sumbangan diberi dan disimpan mangsa banjir di PPS. Kerana untuk mudahkan kita mengesan dari segi bantuan, jenis-jenis bantuan itu. Mungkin ada jenis bantuan dari segi makanan basah. Ada bantuan dalam bentuk umpamanya katil, tilam ataupun seumpamanya lah. Jadi di situ kita nak menilai dulu. Kenapa? Sebab kita ada pernah berlakulah peristiwa yang tidak diingini. Umpamanya ada pihak mereka makan tengah hari umpamanya tidak menepatilah, mungkin ada yang mangsa dia tu sakit dan sebagainya. Kita khawatir kalau ini berlaku nanti akan disalahkan oleh pihak kami pula. Sedangkan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang tanggungjawab sebagai penjaga kebajikan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu bantuan dari NGO yang dikatakan sukar untuk disampaikan kepada mangsa banjir di Batu Pahat. Nasri berkata pihaknya tidak pernah menolak sebarang sumbangan oleh NGO yang berminat untuk memberi bantuan. Namun semuanya perlu melalui prosedur yang ditetapkan. Selain isu keselamatan mangsa banjir, ia juga boleh mengelakkan pembaziran dan lambakan barangan sumbangan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan sudah bersiap siaga dalam menepani musim tengkujuh dan banjir yang dijangka berlaku pada hujung tahun ini.
Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kedua-dua kementerian tersebut hanya menunggu arahan sebelum mengerahkan aset serta tenaga kerja dalam membantu mangsa bencana itu. Kami juga telah sedikit sebanyak diberikan taklimat berkenaan dengan kesiapsiagaan ATM dan juga KKM untuk membantu Majlis Keselamatan Negara nanti sekiranya berlaku bencana banjir yang biasanya jatuh pada hujung tahun. Jadi memang jelas di sini orang lain cakap pasal pilihan raya, tapi MINDEF dan KKM kita bersiap sedia untuk berdepan dengan banjir untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada mesyuarat kabinet lalu telah mengarahkan kementerian berkaitan untuk berada dalam keadaan bersedia menghadapi bencana tersebut. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan bersama Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin mengingatkan agar semua pihak untuk terus bekerjasama dan sentiasa berkomunikasi dalam menghadapi banjir supaya perkara yang berlaku di Seri Muda Shah Alam tidak berulang. Yang penting untuk semua pihak yang berkenaan bekerjasama rapat dengan kita. Berikan maklumat. Kalau tak sampai ke tak ada hubungan direct dengan saya, dengan KJ, tak ada dengan KJ, KSU saya, tak ada dengan KSU saya, gunakan saluran yang sedia ada daripada hanya nak mewawarkan ini melibatkan nyawa. Ini melibatkan harta benda. Jadi kalau kita hanya memawarkannya dalam sosial media, ini tidak akan membantu kita. Disember lepas, pasukan tentera bertindak untuk membantu memindahkan mangsa banjir di Seri Muda Shah Alam tanpa menunggu arahan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kerajaan Negeri. Tindakan tersebut dilakukan kerana terlalu lama menunggu untuk mendapatkan arahan, sedangkan paras air banjir di kawasan berkenaan semakin naik. Lebih 5,000 peserta dijangka akan menyertai Majlis Convocation Khatam Tadabbur My Quran Time 1.0 yang julung kali diadakan pada 8 Oktober 2022. Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation, Namanzi Haris berkata, program tersebut dianjur bagi menghargai pengikut setia My Quran Time 1.0. Kita lihat pentingnya untuk kita meraihkan perjalanan selama 2 tahun lebih, 800 lebih episod, terutama bagi mereka audiens yang berada di rumah, ibu-ibu kita, mak-mak kita, kakak kita, abang kita yang memberikan komitmen selama 2 tahun lebih. Kerana apabila kita bertadabbur satu muka surat dan satu episod, kita tahu dia akan mengambil masa yang sangat panjang. Maybe juga keberanian yang diberikan Allah turunkan pada kita pada waktu PKP, pada waktu yang mana masyarakat memerlukan satu pengisian rohani setiap hari. Dia memberikan satu kekuatan kepada kita untuk melaksanakan projek ini. Jelasnya program dengan tema kerinduan dan kenangan terindah bersama Al-Quran itu akan bersiaran secara langsung selepas surah terakhir pada episod ke-838 My Quran Time 1.0 pada 7 Oktober 2022. Program anjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF dan TV Al-Hijrah itu juga seiring dengan sambutan Maulid Rasul 1444 Hijrah dan akan diadakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada pukul 11.30 pagi hingga 1 tengah hari. Sementara itu, menurut pengasas WUIF yang juga pengerusi kumpulan Karangkraf, Datuk Husamuddin Yaakob, My Quran Time 2.0 juga bakal dilaksanakan dalam tahun ini bagi memastikan momentum My Quran Time sekarang dapat diteruskan. Basic tajwid kita dah introduce. Basic tadabbur kita dah introduce. Jadi sekarang kita nak tekankan lagi kepada kefahaman dan elemen hafalan. Supaya mereka dapat, bila mereka membaca Quran, mereka akan cuba sebaik mungkin membaca dengan betul dan cuba menghafal surah-surah pendek itu supaya mereka boleh amalkan dalam solat mereka. Apa yang kita harapkan adalah solat mereka itu akan lebih berkualiti. My Quran Time 2.0 itu juga katanya akan melibatkan penonton di studio agar ia dapat dilaksanakan dengan lebih interaktif.
My Quran Time, sebuah program yang memberi pendekatan bertadabbur, baca, faham dan amal seluruh isi kandungan Al-Quran bermula dari muka surat pertama hingga muka surat 604 yang bersiaran di TV Al-Hijrah pada jam 12 hingga 1 tengah hari secara langsung setiap hari sejak 8 Jun 2020. Sehingga kini, lebih 15 juta penonton dari Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan selatan Thailand mengikuti My Quran Time di TV Al-Hijrah dan media sosial. Bot Karam 51 maut. Bertemu kembali, sekurang-kurangnya 51 maut selepas sebuah bot karam di daerah utara Bangladesh pada Ahad. Menurut penguasa polis daerah Panchgarh, SM Sirajul Huda, 26 lagi mayat ditemukan di sungai. Angka korban itu menjadikan jumlah kematian setakat ini mencecah 51. Jumlah tersebut dijangka meningkat. Bot yang membawa kira-kira 100 penumpang dilaporkan karam pada petang Ahad akibat terlebih muatan. Anggota penyelamat bertungkus lumus melaksanakan misi pencarian baki penumpang yang masih hilang meskipun berdepan cabaran arus deras dan air bergelora. Di Filipina, angka korban taufan Noru meningkat kepada 8 orang, manakala 6 nelayan dilaporkan hilang akibat taufan Noru yang membadai wilayah utara Filipina. 5 anggota pasukan keselamatan itu lemas di wilayah Bulacan ketika melakukan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir sebelum bot dinaiki mereka terbalik selepas terlanggar tembok runtuh. 3 lagi kematian membabitkan orang awam termasuk seorang penduduk kampung di Bulacan yang lemas kerana enggan berpindah seperti diarahkan pihak berkuasa. 2 mangsa ialah seorang petani yang ditemui maut di ladangnya dan warga emas yang rumahnya ditimpa tanah runtuh. 6 nelayan dilaporkan hilang di wilayah Camarines North. Menurut peramal kaji cuaca, taufan kuat itu mula melanda kawasan darat di timur wilayah Quezon pada Ahad sebelum ia bergerak perlahan ke Laut Cina Selatan awal pagi semalam menuju ke Vietnam. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan platform digital baharu yang dipanggil nusuk.sa bagi memudahkan prosedur ketibaan jemaah umrah dari seluruh dunia ke Makkah dan Madinah. Platform berkenaan adalah sebahagian daripada inisiatif program perkhidmatan wawasan 2030 Arab Saudi. Platform ini dilancarkan dengan kerjasama pihak berkuasa pelancongan Arab Saudi yang bermatlamat menawarkan pengalaman yang lebih baik mengenai budaya negara itu kepada jemaah selain memudahkan proses tempahan dan membantu mereka daripada segi komunikasi. Platform itu adalah tambahan kepada pelbagai perkhidmatan lain yang bakal disediakan oleh kerajaan Arab Saudi pada masa depan, termasuk peta interaktif, kalender khas untuk acara dan aktiviti, panduan digital untuk semua arahan dalam beberapa bahasa serta maklumat kesihatan dan perkhidmatan. Platform digital Maqam akan terus beroperasi pada masa ini bagi membolehkan jemaah asing membuat tempahan umrah dan mendapatkan visa secara dalam talian sehingga nusuk.sa diaktifkan sepenuhnya. Liga Arab mengutuk tindakan tentera dan penduduk Israel menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa di timur Baitul Maqdis. Liga Arab dalam satu kenyataan menuntut kerajaan Israel bertanggungjawab kerana meningkatkan ketegangan dan memburukkan lagi keadaan. Blok PEN Arab yang berpangkalan di Kahirah menyifatkan pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa dan penahanan beberapa rakyat Palestin di dalam kawasan itu sebagai pencabulan undang-undang antarabangsa secara terang-terangan. Tindakan Israel itu juga seperti melakukan provokasi terhadap perasaan rakyat Palestin dan umat Islam secara amnya. Terdahulu, polis Israel memecah masuk ke dalam tapak suci itu di kota lama Baitul Maqdis untuk menghalau umat Islam dan sebaliknya menyediakan tempat
selamat untuk penganut Yahudi di ultra-nationalis. Ia dilakukan bagi menandakan Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi dari 25 hingga 27 September tahun ini. Dalam satu kenyataan berasingan, Kementerian Luar Mesir berkata tindakan provokatif Israel adalah pelanggaran serius lagi membahayakan. Tindakan itu dikhawatiri akan menjejaskan peluang untuk mencapai penyelesaian adil serta menyeluruh membabitkan penyelesaian dua negara. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.